Dan masa yang sama kita mendoakan supaya wabak yang menimpa kita ini diangkat oleh Allah Ta'ala dan kita diberikan kesabaran berhadapan dengan suasana dan musibah yang melanda kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung kuliah kita di sini dalam tafsir ataupun tadabbur suratul Kahfi dalam ayat yang ke 13, ayat yang ke-13. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Kahfi ayat yang ke-13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepada kamu kisah mereka dengan kebenaran. Sungguhnya mereka merupakan pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah Ta'ala, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Warabatna ala qulubihim, dan kami ikatkan di atas hati-hati mereka. Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard, ketika mana mereka bangun mengatakan Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Lan nad'a min dunihi ilahan, kami tidak menyembah selain daripada Allah. Laqad qulna idzan syatata, kalau kami menyembah selain daripada Allah Ta'ala, dan secaya perkataan itu, sembahan yang bohong dan palsu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang ke-13 dalam suratul Kahfi ini cerita. Dan Al-Quran ni banyak cerita. Cerita-cerita dalam Al-Quran ini sebagai suatu pengajaran dan bentuk untuk memberikan mudah kefahaman kepada kita orang kebelakangan ini bila diceritakan, dihuraikan dalam bentuk cerita. Kita ni suka dengar cerita, kalau dengar cerita dia mudah faham kisah. Cerita apa? Cerita setinggang. Oh, faham, cerita setinggang ni cerita orang yang menderhaka kepada mak ayah. Cerita monyet, monyet dengan buaya. Cerita kura-kura dengan arnab. Bila cerita faham dia punya pengajarannya. Salah satu daripada tujuan Allah Ta'ala bercerita ini untuk memudahkan kefahaman kita, mempelajari kisah-kisah orang yang terdahulu supaya menjadi pedoman kepada kita. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, nahnu naqussu, kami berceritakan kepada kamu kisah-kisah yang benar. Benar ni apa tuan-tuan yang benar? Benda yang betul. Apakah benda yang betul? Benda betul. Benda yang betul ialah perkara yang maklumat yang menepati perkara yang berlaku. Apa yang berlaku pada masa kini, sekarang ni tuan-tuan, kita berada di masjid, bukan berada di rumah. Kalau berada di rumah, orang kata kita berada di rumah, betul ke salah? Salah lah, sebab mana betul kita ada kat masjid, kan? Menepati perkara yang realiti, yang sebenar. Kalau tak menepati, orang panggil tipu, bohong, palsu. Ini perkara yang betul. Macam mana nak tahu perkara ni betul? Macam mana nak tahu perkara betul? Ada 3 cara tuan-tuan nak tahu. Sekurang-kurangnya ada 3 cara nak tahu perkara ni betul ataupun salah. Yang pertama, kita nengok. Kita nengok orang, kan? Oh, ada kat masjid. Tengok. Bila kita tengok, adanya kita boleh tahu yang betul dan yang salah berdasarkan kepada penglihatan kita. Yang kedua, kita tahu dengan cara walaupun kita tak tengok, tapi kita boleh berfikir, berdasarkan kepada bukti, berdasarkan kepada tanda
walaupun kita tak tengok tapi kita boleh tahu. Contoh, tuan-tuan berada dalam rumah, tiba-tiba ada bunyi ketuk, bunyi orang ketuk pintu, tok ketuk pintu. Kita tengok tak siapa dia yang ketuk? Kita tak tengok, tapi kita faham tak mesti ada benda yang mengetuk, kan? Maka di situ walaupun kita tak tengok tetapi kita menggunakan akal kita untuk berfikir. Sebab itu Tuhan bagi kepada kita akal untuk berfikir. Kita duduk jalan dalam malam yang gelap, lampu pun tak ada, apa pun tak ada, memang gelap, betul-betul gelap. Ada pokok besar dekat depan, ada batu besar dekat depan. Kita nampak tak nampak? Tak nampak, sebab malam gelap. Mana nampak, kan? Walaupun malam tu gelap tak nampak, tetapi kita macam boleh rasa. Kenapa macam boleh rasa? Ada macam bunyi angin dekat depan, bunyi angin tiup. Ini mesti ada benda kat depan. Malam gelap, apa pun tak nampak, tetapi bila ada tanda macam gitu, kita boleh faham, berdasarkan kepada kemampuan akal kita untuk berfikir. Dengan cara itu kita boleh tahu mana betul mana salah. Oh ini ada benda ni. Yang ketiga, tuan-tuan, dengan cara orang bagi tahu. Dengan cara orang bagi tahu. Dekat Thailand ni, coronavirus ni banyak. Ya ke? Aku baru balik daripada Thailand malam tadi. Kat sana, ya Allah, kita dengar cerita daripada orang lain. Ini sekurang-kurangnya 3 cara nak tahu benda yang betul, benda yang salah. Sekurang-kurangnya lah. Yang pertama apa, tuan-tuan? Kita tengok. Ada nampak. Yang kedua, kita boleh fikir berdasarkan kepada bukti-bukti. Yang ketiga, orang bagi tahu. Yang masalah kita bila cerita kisah yang terdahulu ni, siapa yang bagi tahu? Quran bagi tahu. Quran bagi tahu cerita yang terdahulu dan cerita yang akan datang. Quran bagi tahu cerita yang dulu dan cerita yang akan datang. Apa cerita akan datang? Kebangkitan semula. Kita tahu tak? Kita boleh tengok tak? Kita boleh fikir tak? Logik seorang-seorang macam mana? Tak boleh fikir, kan? Macam mana kita tahu? Quran yang bagi tahu. Betul ke tidak? Bergantung kepada cara kita memahami Quran. Sebab itu kenapa pentingnya perkhabaran orang yang betul, perkhabaran daripada Quran. Quran ni benda yang betul. Sebab Quran ini merupakan suatu mukjizat daripada Tuhan. Mukjizat, tak ada orang boleh lawan. Ini kelebihan Quran berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Sebab tak ada orang boleh buat Quran seperti mana Quran, tak boleh orang buat. Jadi sebab itu, kerana tidak dipertikaikan kandungan itu, maka orang boleh berpegang. Malahan Quran itu sebagai bukti. Benda-benda yang betul akan datang, mana buktinya? Quran inilah. Quran itu sebagai bukti kebenaran sesuatu perkara. Jadi perkara yang betul ni, tuan-tuan, boleh didapati menerusi cerita-cerita dalam Quran. Kerana Quran dia cerita perkara yang, kisah-kisah yang terdahulu, dan juga perkara yang akan datang. Tuan-tuan, 2 perkara yang pertama tadi, benda yang kita boleh tengok dan benda yang boleh kita fikir berdasarkan kepada bukti. Yang tengok ni benda nampak, kita boleh nampak lah benda tengok. Oh, orang ni ada datang. Oh, masjid ni ada orang perempuan datang, kita boleh tengok, kan? Benda bukti ni daripada kita dengar, bunyi, kan? Yang kita boleh fikirlah berdasarkan kepada bukti-bukti yang kita tengok, yang kita dengar, yang kita lihat. Tuan-tuan, perkara-perkara gaib ni boleh tak kita fikir? Perkara gaib, kan? Kita payah nak fikir, tak boleh nak fikir pun. Kalau fikir pun, orang ni lain, orang ni lain, orang ni lain, orang ni lain. Tak sama cara orang berfikir tentang perkara gaib. Oleh kerana manusia ni dia tak boleh nak fikir perkara yang gaib.
dan tak tahu pun apa yang dah berlaku pada masa yang terdahulu. Siapa boleh tahu tok dia confirm kalau tak ada cerita dalam Quran tok dia tu Adam? Saya boleh cerita. Tak ada orang boleh bagi tahu, melainkan disebut dalam Quran. Kan? Allah Ta'ala menjadikan kamu daripada satu, min nafsin wahidah, daripada satu, daripada Adam lah, kemudian pasangannya, kemudian itulah anak pinak kita. Kalau tak ada cerita Quran, mungkin kita rasa tok kita siapa tuan-tuan? Zaman batu. Ada orang percaya tok dia zaman batu? Kalau orang Perak, dia ada the Perak Man. Okay. Ada Perak Man. Kat Lenggong ni ada orang apa nama ni, Perak Man lah, kan? Kat Lenggong, kawasan Lenggong, dia ada satu tempat di situ dipanggil dengan the Perak Man. Nanti ada pernah pergi? Tak nak tahu. Ada satu tempat kat sana. Sekarang ni tempat tu dia jadi buat macam tempat apa nama ni, tempat bahan sejarah. Dia buat macam rumah, dia buat macam tempat jagalah. Di Lenggong. Di Lenggong Perak. Sana dia buat macam rumah. Di situ ada dipanggil dengan Perak Man. Maknanya orang yang apa nama ni, orang yang awal lah datang. Konon-kononnya berapa ribu tahun yang terdahulu lah, ratus ribu tahun yang terdahulu. Saya tak ingatlah dia punya tarikhnya. Mungkin ada orang menganggap bahawa kalau orang Perak dia kata tu lah tok dia lah kot. Wallahu alam lah tuan-tuan. Kita kata tok kita bukan orang zaman batu dulu, kan? Ataupun orang yang kita kata hidup zaman dinosaur. Benda tu ada, buktinya pun ada. Tetapi untuk mengaitkannya sebagai itu adalah keturunan kita manusia ini, itu sesuatu yang tak dapat nak dibuktikan. Kerana sebelum kejadian Nabi Adam dijadikan, memang dah ada penghuni di atas muka bumi ini. Malaikat pun bertanya, kenapa kamu mencipta Adam, melantik dia sebagai khalifah di atas muka bumi, sedangkan di atas muka bumi ini ada pertumpahan darah, kan? Adam tak turun lagi, dah cerita ada pertumpahan darah, maknanya ada orang bergaduh, ada orang berniak lah, kan? Maknanya dah adalah manusia, dah mahkalah manusia, makhluk yang dah mendiami bumi sebelum daripada Nabi Adam alaihissalam. Cerita dapat daripada mana? Quran yang beritahu benda-benda yang benar ini. Kalau tak ada Quran, kita menganggang-agau lah. Kita mungkin berpegang kepada teori sains, teori apa. Bukanlah kita menolak sepenuhnya sains, kita menerima sains. Dalam masa yang sama kita menerima wahyu. Dalam aspek yang ada wahyu, kita berpegang kepada wahyu, kerana wahyu bercakap tentang perkara gaib. Sains ni kan bercakap juga berdasarkan kepada bukti, tetapi bukti itu tidak cukup kukuh untuk membuktikan sesuatu, kerana sains yang cerita tentang sejarah-sejarah yang terdahulu hanya mungkin menerusi jangkaan sahajalah, bukan kepada aspek yang tepat dan betul. Sebab itu pentingnya Al-Quran bercerita dan memberikan suatu landasan dalam aspek kepada perkara gaib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu kita kata tentang maksud dan erti kebenaran. Dalam kuliah yang lalu tuan-tuan, saya ada pernah menyebutkan 7 perkara. Saya ulang ringkaslah, secara ringkas. 7 perkara yang walaupun diberikan bukti dan perkara ni perkara yang betul, dibuktikan ini adalah perkara yang benar, tetapi tak semua orang boleh terima benda betul yang kita cakap. Kita cakap benda betul, orang boleh percaya ke? Belum tentu orang percaya. Sebab apa orang tak percaya? Walaupun benda betul yang kita cakap. Sombong. Bercakap dengan orang sombong, kan? Cakaplah apa pun, tak nak terima. Kenapa tak nak terima? Sombong. Contoh siapa? Iblis. Sujud kata Tuhan, tak nak sujud, kan? Kenapa tak nak sujud? Aku lebih baik kata Iblis.
Kan? Nak terima tak? Tak terima. Kan? Yang kedua, kenapa orang tak terima walaupun benda betul? Sebab dia banyak buat dosa, banyak buat maksiat, banyak buat perkara yang tak apa-apa. Jadi bila dah larut dengan dosa maksiat pun semua, kan, masjid sebesar-besar masjid ni pun tak nampak. Betul tak tuan-tuan? Kan? Besar masjid, nampak tak? Tak nampak, lalu je. Kan? Barangkali Jumaat pun tak pergi. Kan? Siap tanya pula siapa imam. Barangkali Jumaat pun tak pergi, masalahnya, kan? Bukanlah saya tak kata orang sini tak sembahyang Jumaat tak, tapi nak cerita ada orang yang tak pergi sembahyang Jumaat, tak nampak masjid, walaupun matanya nampak, hatinya tak nampak. Pasal apa tak nampak? Sebab banyak buat perkara dosa, sebab maksiat, sebab judi, sebab arak, sebab apa semua, larut dengan benda begini, habis dia punya hidayah. Yang ketiga, kenapa? Sebab dia nak tengok bukti. Tak percaya, nak tengok bukti. Macam mana sedekah ni boleh jadi begini, macam mana sembahyang ni boleh boleh mencegah kemungkaran. Sebab dia pergi sembahyang masjid, kasut hilang. Pergi masjid kasut hilang, dia kata orang pergi masjid ni orang jahat, dia kata. Yalah, orang pergi masjid ni orang nak jadi baik, kan? Kadang-kadang orang yang pergi masjid ni bukan baik lagi, baru nak jadi baik, kan? Bila dia tengok kasut dia lawa, dia tengok kasut lawa, dia pun sapu, kan? Mudah-mudahan dia dapat hidayah lah nanti bila dia nyapu kasut orang, kan? Bukan sapu, dia pinjam, pinjam. Yang ketiga, tuan-tuan, nak tengok bukti. Yang keempat, kenapa dia dengki? Dengki pun membutakan kebenaran. Walaupun tahu, kan tak tahu, tapi dengki, tak boleh tengok orang lebih daripada orang lain. Bila bila tak boleh tengok orang lebih daripada orang lain, maka dia mungkin marah, tak suka, dendam, kesumat, yang menyebabkan dia ingin menjatuhkan orang lain. Maka dengki membutakan kebenaran. Kenapa tak boleh nak terima benda betul? Kerana disebabkan malas. Buat sesuatu benda baik ni kita kena rajin. Tak kisahlah dalam nak berniaga ke, nak semayang ke, nak jadi orang Islam yang baik ke, nak berniaga ke, nak berkebun ke, mesti rajin. Kalau tak rajin, kalau malas, apa pun tak jadi. Noreh pun tak jadi, belajar pun tak jadi, berniaga pun tak jadi, berkebun pun tak jadi, apa pun tak jadi kalau malas, kan? Cakaplah apa pun. Kalau rajin cucuk tanam ni, esok pergi begini, kalau tak nak, apa pun tak jadi, cakaplah apa pun. Kalau malas punya kerja. Yang keenam, kenapa benda betul orang tak terima juga? Kerana bila cakap benda betul, dia memerlukan kepada risiko. Dia menggunakan risiko. Banyak tak orang kena buang tempat kerja, tuan-tuan? Banyak tak kena pindah tempat kerja? Ada tak orang tak naik gaji? Ada tak dia punya pangkat dia tu tak naik begitu sebab bos tak suka? Kenapa bos tak suka? Kerana adalah mungkin yang dia cakap tu tak kena. Kadang-kadang benda, memanglah ini perkara benda yang, tuan-tuan, benda betul, kan? Kalau kita tak kuat, kita akan berhadapan dengan cabaran-cabaran ini. Rasulullah mana ada menipu? Bukannya buat ajak perkara yang jahat, semua ajak perkara yang baik. Lepas tu kenapa dia dimusuhi? Kenapa dia dihalau daripada Mekah? Kenapa nak dibunuh? Kan? Sebab buat benda baik lah, kan? Jadi nak berhadapan dengan risiko itu, orang kena kuat lah. Tak kuat, tak mampu, kan? Nak bertahan dengan risiko ni. Yang ketujuh, tuan-tuan, kenapa orang benda betul ni orang susah nak terima, degil tak nak terima? Kerana belum sampai masa. Saya ni tak sampai seru lagi. Bila sampai seru pun kita tak tahulah sampai seru. Umur dah 60, seru tak sampai lagi, kan? Wallahu alam. Ada orang yang tak sampai seru, tak sampai masa, belum sampai masanya lagi. Contohnya apa? Kita cakap dekat budak 10 tahun. Cakap tentang apa? Cakap tentang amar ma'ruf nahi munkar. Faham tak dia? Umur budak 10 tahun. Susahlah nak faham, kan? Mungkin bolehlah faham sikit-sikit. Belum sampai masanya lagi lah. Nanti dia dah besar baru dia faham. Oh, amar ma'ruf nahi munkar ni apa dia, kan? Cakap tentang, maknanya ada benda-benda yang tunggu masa lah. Kita cakap sekarang dia tak nak terima.
kan. Bila dah dah besar, dah ambil masa, baru dia mungkin terima pandangan kita. Itulah aku dulu tak dengar cakap kamu, kalau aku dengar cakap kamu dulu, maju dah aku berniaga, kan. Tak nak dengar dulu, kan. Mungkin sampai masanya lah. Ini nak cerita benda-benda yang betul ni tuan-tuan. Cabaran membuat perkara yang baik ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Banyak perkataan al-haq, kebenaran ini yang saya ingat saya dah banyak kali menyebut tentang kebenaran, konsep kebenaran ini, dan kebetulan kita bercakap tentang bagaimana kisah Allah Ta'ala sebutkan dalam surah ini. Kami menceritakan kepada kamu kisah mereka dengan kebenaran. Ini cerita betul, wahyu daripada Allah Ta'ala. Innahum fityatun, sungguhnya mereka itu para pemuda, pemuda-pemuda. Amanu bi rabbihim, beriman dengan Tuhan mereka. Yang ada masjid ni ramai orang muda ke ramai orang yang bukan tua, orang lama? Ramai orang muda ke ramai orang lama, kan? Orang lama-lama lah. Orang yang generasi awal yang membantu Rasulullah, kan? Abu Bakar, kan? Zaman Sayyidina Umar, Ali, kan? Abu Bakar tu tua sikit lah, tapi kalau tengok kan dia punya sahabat-sahabat Nabi yang lain tu, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, semua yang generasi-generasi awal ni semua umur dalam 20-an. Generasi-generasi awal, zaman yang membantu kerja-kerja Islam ni, semua generasi-generasi awal. Sihat-sihat belaka. Rasulullah umur 40 ketika mana naik wahyu, menerima wahyu daripada Allah Ta'ala umur 40. Naik bukit, naik bukit ke Gua Hira, ke Gua Hira. Kita umur 40 dah kena gout. Umur 40 dah kena gout, panjat dah tak boleh, apa pun dah tak boleh, kan. Tu masalah kita lah pula, kan. Innahum fityatun amanu, sungguhnya mereka itu para pemuda. Kita macam mana nak meramaikan pemuda? Satu kena fikir caralah macam mana. Amanu bi rabbihim, pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Petunjuk. Apa ni petunjuk, tuan-tuan? Petunjuk ni apa dia? Hidayah ni apa dia petunjuk? Yang pertama, hidayah ni dia ada 4. Orang panggil petunjuk ni ada 4. Yang pertama, hidayah ni ialah kurniaan Tuhan secara fitrah kepada semua, sama ada kepada manusia, kepada haiwan, kepada tumbuhan, kepada apa lagi, kepada benda. Apa contoh hidayah Tuhan kepada haiwan? Macam mana seorang manusia, budak kecil, bayi, dia boleh tahu cara dia nak, bila lapar dia nak tahu, cakap nak cakap dengan maknya, menangis. Macam mana, siapa yang ajar dia menangis? Siapa yang ajar dia menangis? Bila dia dah kenyang, dia tidur, dia rehat. Bila dia lapar, dia menangis, kan. Kemudian macam mana pula pokok, pokok yang mencari cahaya. Pokok ni mencari cahaya, kan. Akar pula duduk ke bawah, kan. Siapa yang ajar pokok ni mencari cahaya, kan. Begitu juga dengan manusia, kan. Manusia ni Allah Ta'ala beri kepada manusia ni hidayah. Cari makan, bila lapar kita nak cari makan, bila dahaga kita rasa nak minum, tanda kita dahaga. Ada tak kita dahaga? Bila dahaga, kita punya fizikal kita ni memerlukan air. Bila memerlukan air, kan, mulut kita pun dahaga. Sebenarnya dahaga itu tanda bahawa kita punya fizikal kita, jasad kita memerlukan kepada air. Siapa yang ajar? Siapa yang bagi hidayah? Tuhan bagi hidayah. Ini yang pertama. Tuhan beri perkara ini kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam, kepada semua. Yang pertama. Yang kedua, hidayah Tuhan beri kepada siapa? Hidayah ni hidayah penjelasan, hidayah bayan, hidayah menjelaskan perkara-perkara yang betul. Quran penjelasan, hadis Nabi menjelaskan. Kita berkongsi pada hari ini, saya bercakap tentang isi kandungan Quran, saya berkongsi apa yang saya tahu. Kita menjelaskan, kita bagi tahu
kita berkhabar kepada orang lain benda-benda yang betul, benda-benda yang tak betul, supaya orang ikut kan. Tapi ialah ada yang ikut dan ada yang tak ikut kan. Ini yang kedua, penjelasan. Khutbah Jumaat, kuliah, penulisan, syarahan, macam-macam lah yang kita boleh dapat. Yang ketiga ialah kan hidayah yang Allah Ta'ala pilih kepada sesiapa yang dia kendaki kan. Allah Ta'ala pilih orang yang dia hendak masuk Islam. Di kalangan kita orang Islam ada yang Tuhan pilih dan ada yang Tuhan tak pilih. Wallahu alam, itu bukan urusan kita kan. Abu Jahal, Abu Lahab tak masuk Islam, walaupun anak saudaranya berempat-empat kok mana pun cuba nak ajak Abu Jahal, Abu Jahal masuk Islam kan. Abu Talib sendiri tak masuk Islam. Abu Talib mati tak masuk Islam kan. Walaupun Nabi duk pujuk, ya wahai Abu Talib, wahai bapa saudaraku, sebutlah kalimah Allah Ta'ala, kalimatul haq, masuklah syahadah, aku akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Tak, kalau aku masuk Islam nanti apa kata orang lain kan, apa orang kata ni, orang ni tak masuk Islam kan. Dan ada orang tuan-tuan yang di kalangan adik-beradik Rasulullah memeluk Islam, dan ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang memeluk Islam selepas sebelum ini berperang-perang dengan Rasulullah kan. Sebagai contohnya siapa? Suhail. Dia ni dalam perang Badar lawan Rasulullah, kena tangkap jadi tawanan perang, ditawan oleh Rasulullah kan. Dan antara syarat tawanan masa itu kan, kena ajar orang Islam yang tak tahu baca dan menulis kan. Antara syarat tawanan dilepaskan zaman dalam perang Badar dulu kan. Bila ditawan orang kafir, Rasulullah mensyaratkan kan, bagi duit ataupun bagi ajar orang Islam ni pandai membaca dan menulis kan. Kalau pandai baca boleh lepas, bagi duit saya tak ingat berapa dia punya ni kan. Suhail ni kena tangkap, kemudian dibebaskan, balik kepada orang kafir Quraisy, serang pula dalam perang Uhud, serang pula dalam perang Khandaq, menjadi apa kita kata, orang dalam perang apa lagi, dalam perang Fathu Makkah barulah sudahnya dia memeluk Islam. Dah serang Rasulullah, dah habis cara perang sudahnya memeluk Islam juga. Alhamdulillah lah masuk Islam. Dan ada sahabat Nabi yang ada di kalangan adik-beradik Nabi yang tak memeluk Islam. Ini Allah Ta'ala pilih itu di luar kekuasaan dan pilihan kita lah. Kita hanya minta dan berdoa supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayah. Allah Ta'ala nak pilih apa itu semua, wallahu alam. Tapi hidayah ni kena cari. Bukan hidayah ni datang sendiri. Kemudian yang keempat hidayah ni tuan-tuan ialah hidayah di akhirat nanti. Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka untuk yang melintas titian siratal mustaqim, yang masuk syurga selama-lamanya kan. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala pilih, wallahu alam. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, dan pandangan keampunan, dan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 4 level hidayah. Yang pertama apa tadi tuan-tuan? Hidayah yang diberi kepada semua orang, semua bangsa, semua haiwan, semua benda-benda hidup, semua diberi oleh Allah Taala. Yang kedua hidayah penjelasan. Mana kita bercakap benda benar, diberikan penjelasan, diberitahu kebenaran. Yang ketiga ialah hidayah daripada Tuhan yang Allah Ta'ala pilih sesiapa yang dikehendaki. Dan yang keempat hidayah nanti Allah Ta'ala pilih untuk mereka masuk syurga, selamat daripada api neraka, melintasi titian siratal mustaqim. Hidayah yang kita minta supaya kita tergolong dalam golongan hidayah berkenan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat ini para pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan Allah Ta'ala tambah hidayah. Tambah hidayah ni. Tadi kita bercakap tentang aspek kebenaran. Aspek kebenaran ini kalau tak mampu, kalau tak diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, tak sanggup untuk bercakap benda-benda yang betul. Tak sanggup. Tuan-tuan, kadang-kadang
Suami nak bercakap kepada isteri ni, pakailah tudung pun berat, tuan-tuan. Pakailah tudung pun berat. Susah benar nak bercakap. Sekarang cakap tu kerang, engkau pun sama, abang pun sama, pun semua sudah bergaduh. Malah nak cari gaduh dengan bini. Kan? Malah nak cari gaduh. Kan? Cakap benda-benda yang ajak, jom lagi masjid. Alah, baru pergi masjid sehari dah tunjuk warak. Sudah cakap gitu kan. Payah kadang-kadang si suami, bukan suami kat sini semua soleh-soleh belaka ni. Si soleh-soleh belaka. Kadang-kadang payah nak ajak isteri, nak suruh dia pergi mengaji, tu susah. Kan? Macam-macam alasan kan. Dan alasan tu satu bab lah. Kan? Tapi suami ni tak ria-ria menyuruh. Tak, ya awak pergilah mengaji. Awak pun sama, dia cakap. Kenapa tak timbul rasa yang pertama, kenapa tak cakap? Kenapa berat nak bercakap kepada si isteri tentang perkara-perkara pergi masjid, nutup aurat, semayang, perkara apa? Kenapa payah nak bercakap? Saya tak tahulah, wallahu a'lam lah tuan-tuan. Payah nak bercakap perkara ni kepada pasangan kita, sedangkan esok nanti di akhirat nanti benda-benda yang dia buat tak betul semua dia bertanggungjawabkan di atas bahu suami. Kan? Bahu suami. Nak pergi masjid ke, nak pergi apa, mengaji ke, apa kuliah ke, kita menegur dia, kenapa payah nak tegur? Kenapa payah nak tegur? Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Apa sebabnya? Kan? Adakah itu suatu kelemahan suami untuk bercakap benda yang betul, ataupun disebabkan oleh kekurangan yang dia rasa rendah diri, dia rasa tak cukup kuat untuk dia nak mengajak isterinya, tak cukup kuat nak bercakap perkara ni kepada isteri. Sebab bila cakap kerang, dibalas pula. Cakap satu balas 10. Cakap satu balas 10. Masa belum kahwin cakap 10 kan. Suami cakap lebih, bila lepas kahwin kan isteri cakap lebih pula. Ini masalah lah. Bukan orang sinilah, sini baik-baik belaka. Belaka lah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya itu salah satu daripada realiti yang kadang-kadang kita menengok. Saya menengok lah tuan-tuan. Kadang-kadang suaminya rajin ke masjid, isteri kenapa tak rajin, kenapa tak pergi. Mungkin macam-macam sebab lah kan. Dan salah satu apa yang saya lontarkan ialah mungkin kadang-kadang apakah berat si lidah suami untuk menyuruh isterinya kan, ataupun ada permasalah yang lain yang menyebabkan tidak mampu untuk bercakap perkara yang betul. Nak bercakap perkara yang betul ni memerlukan kepada kekuatan. Memerlukan kepada kekuatan. Yalah, kerana dia dah duduk dengan kita kan, so isteri mungkin dia lebih tahu tentang kita kan. Bila dia tahu tentang kita, dia tahulah tentang kelemahan-kelemahan kita. Bila dia tahu kelemahan kita ni, jam lah kan. Jam itu yang saya nak cakap tu, sebab dia tahu habis kan, luar dalam semua dia tahu kan. Itu yang jam tak boleh nak cakap. Ni masalah juga kan tuan-tuan. Jadi sebab itu kan, bila kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala sehingga kan menimbulkan rasa hormat, dihormati, yang menyebabkan kita mampu untuk bercakap perkara yang betul di hadapan anak isteri, di hadapan kawan-kawan, di hadapan di tempat kerja kan. Bila bercakap perkara yang betul ini, kita mengambil risiko. Orang yang berhadapan dengan risiko ini, risiko ni kalau tak ada kuat iman, pakai tak jadilah. Malas cakap kerang jadi ni pula, biarlah dia kata kan. Biarlah kan. Biarlah tu pakai sudahlah kan. Dan dilaknat kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan kita khaira ummah, sebaik-baik umat. Kenapa kita sebaik-baik umat? Sebab kita suruh orang buat baik, mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran ni lagilah berat. Suruh orang buat baik, suruh orang buat baik pun susah kan. Suruh orang buat baik pun susah. Sebab apa? Sebab nak suruh orang buat baik ni memerlukan kepada credibility, memerlukan kepada kekuatan kita. Jadi sebab itu dalam kes ayat ini Allah Ta'ala sebut wazidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Rupanya petunjuk-petunjuk dan iman-iman ni benda bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Time kita kuat, kuatlah. Time kita lemah, lemahlah. Time kita kuat time kita kuat, macam mana kita tahu kita kuat? Time kita kuat, semayangnya rajin. Time kita kuat, zikirnya lebih sikit. Time kita lemah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cabut kan. Itu time iman lemah. Time kita kuat, masuk tu
time kita kuat, semayang sunat pun banyak, time kita lemah semayang pun sikit. Itu maknanya kan time kita kuat dan time kita lemah. Jadi kita doakan supaya kan kita punya petunjuk dan iman kita sentiasa kan menaik, dan ketika mana kita lemah, kita hidup berjamaah dan kita menyedari dan menginsafi tentang kedudukan itu, mudah-mudahan kita akan dapat meningkatkan iman kita. Azan ke? So tu dah. Kemudian innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka merupakan para pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Petunjuk ni tadi, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Hidayah ni sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kan hidayah iman ini dia ada berkurangan dan juga ada menaik sebagai hidayah iman orang Islam. Iman kita orang Islam, manusialah, iman kita ada menurun ada menaik. Iman para nabi menaik, iman para malaikat dia tegak, kan. Dia macam itulah. Kita ni oleh kerana Tuhan jadikan kepada kita ni nafsu, kan, kadang-kadang nafsu lebih kuat,
kan, kita iman jadi lemah. Dan iman jadi kuat, nafsu jadi lemah. Bulan puasa, bila kita menahan diri, kan, iman jadi kuat. Iman jadi kuat. Pada bulan puasa rajin sembahyang, sedekah pun rajin, Quran pun rajin. Sebab bulan puasa kita mengawal nafsu. Tapi bila makan banyak, lebur. Bila makan banyak, kan, tarawih dah tak darat. Sebab apa? Sebab makan lebih. Bila makan lebih, kita melayan nafsu. Bila melayan nafsu banyak, kan, badan jadi lemah. Kalau kita makan sikit, kita tahan diri kita makan sikit, maka kita punya iman jadi kuat. Bila iman jadi kuat, semayang jadi lalu. Betul tak tuan? Kalau makan banyak, semayang tak lalu. Patutnya makan banyaklah, semayang jadi lalu. Sebab makan banyak. Tapi sifir tak begitu. Sifir tak begitu. Makan banyak, badan jadi lemah. Makan ala qadarnya, kan. Bukanlah tak makan langsung. Makan langsung tak boleh dah pula, kan. Makan ala qadarnya, kita dapat menguasai, dan akhirnya kita akan jadi iman jadi kuat. Bila iman jadi kuat, kita mampu buat kita mampu buat lebih daripada orang lain. Jadi ini kita kata iman lah. Sebab itu, kan, sebagai kita orang Islam ni tuan-tuan, oleh kerana kita ni turun naik iman kita, sebab itu kita memerlukan kepada istiqamah. Istiqamah ni apa dia tuan-tuan? Istiqamah ni ialah bukanlah bermakna kita istiqamah tetap je tak. Ataupun orang putih kata konsisten, kata tak. Istiqamah ni bukan begitu. Istiqamah ni, kan, kita ni tengah kuat, bila lemah kita angkat dia ikut, angkat balik supaya dia kuat. Bila dah lemah balik, kita pun rasa malas nak pergi semayang masjid, kan, tarik balik, paksa balik, jadi tegak balik. Istiqamah ni tegaklah, tetap lurus. Daripada istiqamah dia juga yang kita sebut dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus, kan, yang lurus. Jadi kita orang Islam, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita kuat. Bila nampak lemah, tarik balik, kan. Bila rasa malas pergi masjid, pergi juga, kan. Kalau ikutkan malas, pakai tak pergi lah, kan, pergi juga. Kerana bila kita malas, kita terus ikut rasa malas, pakai sudah. Bila kita pergi, kan, bila kita tengok ramai kawan-kawan, kita akan rasa lebih semangat, kan. Dan juga kita bandingkan dengan orang yang lebih, dengan orang yang kurang daripada kita lah, kan. Kalau kita banding dengan orang yang banyak duit daripada kita, kan, kita akan rasa Allah, dia tu banyak duit, kan, kita ni miskin. Dan kalau kita ada kelebihan, kita bandingkan dengan orang yang tak ada, kan. Bila kita banding dengan orang yang tak ada, kita syukur sebab kita rasa Tuhan beri kepada kita lebih, kan, walaupun sekadarnya. Kalau kita banding dengan orang lebih kaya daripada kita, sampai sudahlah kita ni tak habis-habis, tuan. Jadi ini konsep apa istiqamah ni tadi. Istiqamah ni maknanya bukan mesti lurus je macam ni, kan. Kalau lurus macam ni, iman kita bukan macam gitu, kan. Iman kita dah lemah, turun tarik balik, turun tarik balik. Itu dipanggil dengan istiqamah. Jadi sebab itu, kan, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wazidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Sebab untuk melaksanakan kebenaran ini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dia memerlukan kepada kekuatan iman. Kekuatan imanlah yang menyebabkan kita mampu nak tegur orang lain. Kan senang nak tegur orang tak semayang? Bukan senang. Nak tegur jiran, nak tegur isteri pun susah tadi, kan. Nak ajak isteri pergi semayang pun payah, kan. Nak nak suruh dia pergi masjid mengaji pun susah, kan. Maknanya kalau kita tak ada kekuatan iman, tak ada kekuatan kita ni baik, maka payah untuk melaksanakan berkenaan. Satu lagi tuan-tuan dalam ayat ni, seterusnya ialah ayat warabatna ala qulubihim. Ada 3 ciri. Yang pertama iman, yang kedua hidayah, yang ketiga ada ikatan. Ada ikatan. Bila ada ikatan ni lah mampu menjadi orang yang kuat. Kita ikatan jadi jemaah masjid. Jadi jemaah masjid. Paling-paling tidak jadi jemaah masjid. Ada satu ikatan hati.
supaya ikatan hati ni akan melahirkan kesatuan dan perpaduan di kalangan kita orang Islam. Ada kekuatan kita. Sebab itu contoh dulu orang buat BMF, kekuatan hati di kalangan orang Islam untuk memberi barangan di kalangan keluaran ataupun kita kata mengutamakan barangan orang Islam, kan. Nampak sekarang dah senyap lah sikit. Dah senyap duduk, riuh dah, kemudian senyap balik. Ini iman lah tadi ni, kan, kena kuat balik, kan, supaya kita mengutamakan barangan orang Islam. Ini ikatan hati di kalangan jemaah masjid, kan, ada kesatuan hati, kan, kita dah sujud sama-sama, tempat yang sama, berimamkan imam yang sama, berkiblatkan kiblat yang sama. Mudah-mudahan hati kita disatukan di atas dasar iman, kan, dan lebih daripada itu kita berada dalam perjuangan Islam supaya kita sama-sama berusaha menegakkan kebenaran. Ringkasnya tuan-tuan, pada malam ni kita membaca ayat ataupun kita mentadabbur ayat dalam surah Kahfi, ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, dan sambung sikit ayat yang ke-14. InsyaAllah kita sambung yang akan datang. Saya menyebutkan tadi yang pertama apa tuan-tuan, kita ni kena sebut dia punya kesimpulan dan rumusan. Kalau tak balik nirang apa ustaz tu cerita, entah dia kata. Ustaz tu sebut pasal isteri je, itu yang dia tahu. Yang lain-lain apa dia tak tahu. Ni pun masalah jugalah kita ni. Yang pertama saya sebut apa tadi? Konsep kebenaran tadi. Kebenaran ni apa? Benda yang betul, benda yang menepati, maklumat yang menepati realiti. Maklumat yang tak menepati salah. Ada 3 cara sekurang-kurangnya nak tahu perkara ni, perkara yang betul. Yang pertama apa tuan-tuan? Nengok, kan. Yang kedua, berfikir berdasarkan kepada bukti. Yang ketiga ialah perkhabaran yang orang yang betul. Antaranya perkhabaran orang yang betul ni daripada Quran. Quran. Yang seterusnya apa saya sebutkan tadi, ada 7 cara, 7 sebab, 7 alasan kenapa perkara yang betul orang tak terima. Ada 7 perkara. Kemudian kita sebutkan tadi ialah sikap pemuda. Pemuda yang melaksanakan kebenaran ini bukan calang-calang. Kita nak menyebut nak dakwah isteri, ajak isteri, suruh pergi masjid, suruh tutup aurat pun benda yang susah. Sebab apa? Sebab, kan, memerlukan kepada kekuatan tadilah. Yang pertama iman, yang kedua diberikan hidayah daripada Tuhan, yang ketiga diberikan ikatan hati. Saya juga ada menyebutkan tadi tentang 4 ciri, 4 kategori hidayah. Yang pertama hidayah fitrah, semua orang dapat. Hidayah penjelasan, hidayah yang Tuhan beri. Yang keempat hidayah yang ada di akhirat nanti. Itulah yang mungkin dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang disebutkan ini dapat memberikan ingatan untuk saya sendiri dan juga untuk tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah.